Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Halimah dan juga rakan-rakan pelajar sekalian. Jadi kumpulan kami pada hari ini akan membincangkan mengenai satu topik yang agak menarik untuk kita bincangkan bersama dan hayati bersama dalam forum ini, iaitu mengenai protokol raja-raja. Jadi sebelum itu saya ingin terangkan sedikit terlebih dahulu apa itu protokol diraja. Protokol diraja ini ialah satu garis panduan ataupun satu peraturan yang telah ditetapkan untuk dalam konteks sosial, raja-raja yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya pihak istana atau daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi inilah secara harfiahnya itulah makna kepada protokol diraja. Walau bagaimanapun, protokol diraja ini sebenarnya seringkali diketepikan oleh institusi raja, oleh raja-raja sendiri dan juga kerabat-kerabat, kerana mereka sedang berhadapan dengan rakyat jelata, terutama sekali dalam situasi-situasi tidak formal. Untuk membincangkan isu ini, saya bawakan kepada anda semua beberapa orang panel dari latar belakang yang agak menarik dan agak bersesuaian untuk membincangkan mengenai topik ini. Iaitu yang pertama, kita ada saudara Zuhairi Zainuddin di sebelah kanan saya, seterusnya saudara Ahmad Nazimi bin Ahmad Raihan, dan di sebelah kiri saya ialah saudara Wan Muhammad Muiz Daniel bin Wan Zulkifli, dan yang terakhir, panel yang terakhir kita di sebelah kiri sana yang paling hujung, saudara Muhammad Zakur bin Muhammad Azhar. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama ini mungkin kita nak tahu ada ke tidak bukti bahawasanya raja-raja di Malaysia ini yang mengetepikan protokol diraja dalam situasi tidak formal. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara Nazmi, ada ke bukti ataupun apa-apa catatan yang menunjukkan bahawasanya raja-raja di Malaysia ini mengetepikan protokol diraja apabila berhadapan dengan rakyat jelata, terutama sekali dalam situasi yang tidak formal? Silakan saudara Nazmi. Okey, baiklah kepada saudara pengacara kita pada hari ini, iaitu saudara Irfan. Okey, saya akan memberikan orang kata bukti bahawa sememangnya berlaku pengabaian ataupun pengetepian protokol oleh raja-raja pada hari ini. Tapi sebelum saya tunjukkan kepada anda gambar-gambar beserta bukti mengenai pengetepian protokol oleh raja-raja, izinkan saya untuk memberikan sedikit penerangan mengenai protokol diraja yang sering digunakan oleh rakyat jelata, tetapi pada dasarnya dalam istilah bahasa istana agak kurang penggunaan. Okey, sebagai contohnya, apabila kita berhadapan dengan tuanku ataupun raja-raja, kebiasaannya mereka gemar untuk bertanyakan khabar kepada kita, dan kebiasaannya rakyat jelata mereka akan menjawab ya, betul, ataupun dan sebagainya lah. Tetapi dalam konteks protokol diraja yang sebenar, setiap kali ada soalan yang diajukan ataupun ayat pernyataan yang diberikan oleh tuanku kepada kita ataupun orang berdekatan, kita perlulah menggantikan perkataan ya, baik dan sewaktu dengannya dengan penggunaan ampun tuanku ataupun tuanku sahaja. Sebagai contohnya, tuanku bertanyakan, adakah awak sudah minum air? Jawapan yang sering diberikan adalah ya, saya dah minum air tuanku. Tetapi dalam konsep protokol diraja bahasa istana ini, jawapan yang sebetulnya adalah ampun tuanku. Ampun tuanku itu sendiri telah memberikan pengertian ya, betul tuanku, saya dah minum air. Jadi itu adalah antara sedikit yang saya ingin kongsikan dengan anda semua mengenai kesalahan yang biasa digunakan dalam komunikasi apabila kita berhadapan ataupun diajukan soalan bertentang mata dengan raja-raja, kerabat maupun sebagai baginda sendiri. Dan saya ingin memberikan contoh ataupun bukti bahawa sememangnya raja-raja maupun yang di-Pertuan Agong kita sendiri mengetepikan ataupun menolak ke tepi protokol-protokol diraja yang sering digunakan dalam orang kata urusan rasmi. Dan kebiasaannya protokol-protokol ini tidak digunakan kerana mereka ingin menyantuni rakyat, mereka ingin lebih dekat dengan rakyat. Dan contoh yang saya ingin tunjukkan ini adalah
gambar Sultan Muhammad Kelima, Sultan Kelantan sedang mendirikan solat bersama jemaah-jemaah dengan berpakaian seperti pakaian rakyat biasa, hanya memakai jubah dan juga kopiahnya sendiri tanpa ada pakaian-pakaian rasmi dan sebagainya. Dan seterusnya gambar ini kita dapat lihat bahawa Sultan Muhammad ini sendiri yang mengimamkan solat bersama dengan rakyat jelatanya. Jika ahli panel dapat lihat bahawa Tuanku Sultan sendiri mengimamkan. Dan seterusnya kita dapat lihat adalah ini adalah gambar Sultan Johor sedang bersantap di kedai makan tanpa ada protokol, di mana kita lihat tiada langsung pengawal peribadinya di kiri ataupun kanan yang mengawasinya seperti kebiasaan kita lihat di dalam kaca TV. Dan ini adalah contoh rakyat yang ditunjukkan oleh Sultan Johor kepada rakyat bahawa Sultan ataupun raja-raja ini juga boleh menyantuni rakyat tanpa adanya protokol-protokol. Ini adalah gambar Sultan Johor sedang menikmati sarapan di Muasab House. Jika ahli panel boleh dapat lihat. Dan ini adalah gambar yang bagi saya cukup unik dan memberikan satu orang kata gambaran bahawa Sultan berjiwa rakyat, di mana kita dapat lihat yang di Pertuan Agong kita sedang enak menikmati hidangan roti canai di warung biasa sahaja, warung tepi jalan sahaja, tanpa ada kawalan, tanpa ada protokol-protokol yang rumit yang perlu dipatuhi. Dan kita dapat lihat bahawa pelanggan-pelanggan di kedai juga seakan-akan tidak terjejas dengan kehadiran tuanku. Seperti mana yang kita ketahui bahawa dalam protokol diraja mungkin ada apa orang kata tata cara yang perlu dipatuhi sekiranya tuanku hadir dan sebagainya. Dan dalam satu petikan akhbar kita dapat lihat bahawa ramai orang yang mempertikaikan kenapa pelanggan-pelanggan apabila tuanku ataupun raja-raja mencemaduli untuk bersantap, mereka tidak bangun, seakan-akan tidak menghormati kehadiran raja ataupun Seri Paduka Baginda ini. Tetapi hakikatnya itu adalah arahan daripada mereka sendiri bahawa duduklah pelanggan-pelanggan tanpa perlu adanya protokol. Dia akan membuatkan suasana adalah suasana yang secara spontan ataupun tiadanya protokol dalam apa orang kata kehidupan seharian mereka ini. Jadi saya rasa itu sahajalah bukti yang saya ingin tunjukkan kepada umum. Jadi saya akan serah kembali kepada pengacara majlis. Jadi baik, terima kasih Saudara Nazmi. Jadi kalau kita dapat ulang balik apa yang Saudara Nazmi katakan tadi, sebenarnya banyak bukti, banyak contoh yang telah ditonjolkan oleh raja-raja itu sendiri, yang telah direkodkan di dalam akhbar, di dalam berita, bahawasanya mereka memang benar-benar mengetepikan protokol diraja apabila mereka berhadapan dengan rakyat jelata, dan semestinya untuk menonjolkan bahawasanya mereka ini berjiwa rakyat lah, duri-duri tuanku ini berjiwa rakyat. Jadi itu ialah satu gambaran yang sangat jelas kerana ada banyak gambar-gambar dan bukti-bukti yang dapat kita cari dan dapat kita saksikan di internet. Jadi mungkin itu ialah bukti yang dapat kita kenal pasti. Jadi saya nak tanya dengan lebih lanjut lah kepada saudara Zuhairi mengenai mengapa, apa sebabnya raja-raja ni mereka raja-raja kita di Malaysia ini mengetepikan protokol diraja, terutamanya dalam situasi tidak formal. Silakan saudara. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Seperti yang kita lihat contoh yang telah diberikan oleh saudara Najmi tadi, di mana sebab utamanya bagi saya adalah dari aspek pendidikan. Kerana seperti yang kita tahu, pendidikan bagi golongan istana ataupun golongan diraja ini berbeza dengan kita, kerana mereka kebiasaannya akan menghantar anak-anak mereka ke sekolah persendirian dan selalunya akan dihantar ke luar negara. Oleh sebab itu, kebanyakan kita dapat lihat raja muda ataupun raja-raja muda pada masa kini tidak mengamalkan ataupun menggunakan protokol beraja semasa berjumpa dengan rakyat jelata. Seperti yang kita dapat lihat terutamanya adalah sebagai contoh,
Tengku Mahkota Johor. Di mana baginda sering bermesra dengan rakyat dan melakukan aktiviti bersama rakyat, di mana baginda hanya berpakaian seperti rakyat biasa dan menggunakan bahasa seperti bahasa Melayu standard dan tidak menggunakan bahasa istana. Perkara ini kerana pendidikan yang baginda lalui di luar negara itu tidak memerlukan protokol ataupun tata cara yang ketat untuk berbicara dengan rakyat jelata. Seterusnya adalah dari sudut bersosial, di mana kita dapat lihat seperti tadi juga, kebanyakan raja-raja pada masa kini bersosial tidak menggunakan lagi bahasa sana seperti yang Najmi bincangkan sebentar tadi, iaitu tiada lagi seperti ampun tuanku, patik, beta, dan kebanyakannya hanyalah menggunakan saya, menggelarkan dirinya sebagai saya, kamu, untuk lebih bermesra dengan rakyat. Dan perkara ini juga akan mengurangkan jurang sosial antara rakyat dan juga raja, kerana kemesraan yang terhasil ataupun yang berlaku semasa komunikasi itu dijalankan. Bagi saya itu sahaja sebab mengapa raja-raja pada masa kini kurang mengamalkan protokol diraja ini. Jadi terima kasih saudara Zuhairi. Jadi apa yang saudara Zuhairi nak katakan tadi ialah sebabnya raja-raja kita mengetepikan protokol diraja ini semestinya tak lain tak bukan untuk mengurangkan ataupun merapatkan jurang sosial antara institusi raja itu sendiri dengan rakyat jelata. Kerana apa? Kerana kita nak menunjukkan bahawasanya raja-raja itu berjiwa rakyat, raja-raja itu boleh didekati dan juga mereka tidaklah suatu institusi yang tidak boleh didekati oleh rakyat jelata. Jadi terima kasih saudara Zuhairi atas penerangan yang cukup jelas itu tadi. Jadi kita nak bergerak kepada sebelah kiri saya pula. Kita nak tanya kepada saudara Muiz atau saudara Zako? Saudara Zako dahulu. Saudara Zako, kita nak tanya, ada ke kesan apabila pengetepian protokol diraja ini dilakukan? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi Fah Hamzah atas soalan yang begitu cerdas sekali. Baiklah, saya ingin melanjutkan mengenai kesan-kesan yang berlaku sekiranya raja-raja pemerintah ini mengetepikan protokol-protokol diraja ketika bertemu dengan rakyat dalam situasi tidak formal. Baiklah, kita akan lihat dari dua aspek, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Okey, untuk kesan positif, yang pertama kita lihat pengetepian protokol ini mampu meningkatkan hubungan antara seorang raja dan juga rakyatnya. Hal ini demikian kerana apabila raja berbicara secara informal ataupun tidak mengikut protokol dengan rakyat jelata, ini dapat membangun hubungan yang lebih erat, lebih baik dengan rakyat jelata. Jadi hal ini juga dapat meningkatkan hubungan emosi dan juga antara pemerintah dan juga rakyat, serta mengurangkan kejanggalan apabila raja ingin beramah mesra dengan rakyat jelata. Baiklah, seterusnya antara kesan positif yang saya lihat daripada pengetepian protokol ini adalah mengenai menguatkan pengaruh seorang pemerintah itu. Hal ini saya dapat jelaskan mengenai sebagai contoh yang diberikan oleh saudara Najmi, bagaimana seorang Sultan Muhammad Kelima yang mengimamkan solat kepada rakyat jelata. Hal ini jelas menunjukkan bahawa dia adalah pemimpin yang berjiwa rakyat. Kenapa saya katakan demikian? Kerana Rasulullah sendiri pun mengimamkan kepada umat-umatnya untuk menjadi imam kepada solat. Jadi ini menunjukkan bahawa sultan ataupun raja ini merupakan pewaris kepada para nabi dan juga bayangan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan untuk impak yang negatif, ini akan berlaku apabila dalam tempoh jangka masa yang begitu panjang dan sekiranya tidak cakna akan perkara ini. Antara impak yang pertama adalah merisikokan keselamatan pemerintah itu sendiri. Okay, hal ini dikatakan demikian kerana kita dapat lihat bagaimana raja apabila terlalu selesa dengan rakyat dalam keadaan informal, jadi kemungkinan kepekaan baginda terhadap situasi di sekeliling mungkin akan berubah. Mungkin seseorang yang tidak berpuas hati dengan kepimpinan baginda ataupun tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh baginda dalam memerintah, mungkin akan cuba untuk melakukan cubaan membunuh baginda. Na'udzubillah min zalik.
Tapi alhamdulillah di Malaysia baginda juga mempunyai pengawal peribadi tersendiri, dan yang pastinya akan lebih peka terhadap keselamatan baginda, kerana dalam perlembagaan sendiri raja merupakan ketua negara, lebih tepatnya yang di-Pertuan Agong. Okey, dan akhir sekali untuk kesannya adalah mengurangkan integriti dan credibility. Berbalik kepada saya punya implikasi ataupun impak sebelum ini, apabila baginda terlalu leka dengan pengetepian protokol dan terlalu selesa, hal ini menyebabkan credibility dan juga hormat seorang rakyat kepada raja itu semakin berkurang. Akan menyebabkan rakyat akan menganggap raja tidak mempunyai credibility yang baik untuk memimpin, kerana hanya bertindak seperti rakyat biasa dan tidak menunjukkan karisma yang tegas. Jadi dalam kita mengetepikan protokol, baginda juga perlu bijak dalam memastikan aura credibility itu masih dapat terlihat walaupun baginda sedang berbicara dengan rakyat dalam keadaan informal. Jadi kesimpulannya, saya pasti setiap perbuatan akan ada kesan baik dan juga buruknya. Jadi di situlah kebijakan dan juga pengalaman baginda tuanku untuk menguruskan, untuk meneliti bagaimana pengetepian protokol itu dapat dilakukan secara baik dan juga tersusun. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih saudara Zaku. Berbalik kepada apa yang saudara Zaku katakan tadi, semestinya untuk mendekatkan rakyat dengan raja, dan yang saya rasa menarik ialah raja itu sendiri perlu menambah pengaruhnya. Jadi macam nak tambah pengaruh, semestinya melalui rapat dengan rakyat. Kalau kita rapat dengan rakyat, kalau seorang raja itu rapat dengan rakyat, maka secara tidak langsung rakyat akan menghargai, menghormati dan akhirnya menjadi salah satu ejen pengaruh kepada kepimpinan baginda lah. Dan dalam jangka masa yang panjang, semestinya pengetepian protokol ini ada kesan negatifnya, iaitu raja-raja ini mungkin akan dipandang enteng peranannya, kerana rakyat menganggap raja-raja ini sudah tidak ada protokol, maka kita tidak perlu lagi berasa adanya garis hormat antara kita dengan raja-raja. Jadi itu apa yang antara yang ingin saudara Zaku katakan tadi. Jadi mungkin soalan ini adalah soalan yang terakhir yang ingin saya ajukan kepada saudara Muiz. Jadi saudara Muiz, saya nak tanya saudara Muiz, apa tanggungjawab kita sebagai rakyat apabila raja-raja ini mengetepikan protokol, terutamanya dalam situasi tidak formal? Silakan. Baiklah, terima kasih saudara Irfan Hamzah. Jadi baiklah, tanggungjawab kita sebagai masyarakat terhadap raja pemerintah yang mengetepikan protokol. Baiklah, apabila kita berhadapan dengan situasi kita melihat atau mendengar kabar berita yang terdapat raja yang mengetepikan protokol, yang pertama sekali kita janganlah sesekali menyebarkan atau lebih istilah yang moden, viralkan yang bahawa seseorang raja ini telah mengetepikan protokol dan menjadikan ia sebagai suatu bahan untuk berhujah di media sosial. Ketahuilah bahawa kuasa viral ini sangat seram dan mampu mengubah kehidupan seseorang, dan jika kita menularkan bahawa seseorang raja itu mengetepikan protokol dalam keadaan kita menyebarkan dia secara negatif, ini akan menjatuhkan maruah raja tersebut, dan ini akan menimbulkan kemudaratan kepada yang menyebarkan viral tersebut, kerana perkara ini boleh memberi hukuman atau saman kepada orang yang menyebarkan perkara viral tersebut. Jadi kita janganlah sesekali apabila kita mendengar kabar bahawa seseorang raja itu mengetepikan protokol, kita jangan memandang remeh atau menjadikan ia seperti suatu yang perkara negatif. Kita kena lihat dari sudut positif dahulu, jangan kita terus menyebarkannya. Jadi itu perkara pertama. Jadi perkara yang kedua, kita janganlah menghina atau lebih senang mempelekehkan atau berkasar terhadap raja yang mengetepikan protokol. Seperti yang saudara Zaku memberitahu kita tadi, bahawa terdapat raja yang mengetepikan protokol atas sebab untuk mengeratkan silaturahim dengan rakyat sejagat.
akan tetapi janganlah kita sebagai masyarakat terlalu selesa dan memperlekehkan raja tersebut seperti dia tidak ada pangkat lah, seperti yang dikatakan oleh saudara kita. Ketahuilah bahawa pangkat raja ini sangat tinggi dan kita ini masyarakat biasa, dan janganlah kita sesekali memandang hina atau meremehkan raja. Okey. Jadi itu yang kedua. Jadi yang ketiga, jikalau kita melihat raja tersebut kerap mengetepikan protokol, kita boleh membuat aduan. Boleh membuat aduan menggunakan kaedah yang betul. Seperti yang saya jumpa, terdapat saluran aduan atau maklum balas di laman sesawan Istana Negara dan Majlis Raja-Raja. Akan tetapi aduan mengenai protokol ini jaranglah kita lihat sekali pada waktu-waktu sekarang. Mengenai kalau raja mengenepikan protokol, kita jaranglah lihat ada sebarang aduan. Kebiasaannya aduan ni aduan kepada istana ni perkara yang besar. Akan tetapi walaupun ini nampak perkara kecil, jika dibiarkan banyaklah kesan negatif seperti yang dikatakan oleh saudara Zakul. Jadi tanggungjawab masyarakat ni banyak. Raja mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat, menjaga kebajikan, dan kita pula untuk menjaga raja kita juga mempunyai tanggungjawab untuk menjaga maruah raja kita dan merapatkan silaturahim dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Muiz. Jadi secara tuntasnya ialah masih perlu ada nilai hormat antara kita dengan raja pemerintah, kerana kita ialah rakyat. Kita masih juga rakyat, walau selonggar mana sekalipun raja-raja itu mengetepikan protokol diraja dalam situasi tidak formal bertemu dengan rakyat jelata, mereka masih lagi ialah raja kepada kita dan kita masih lagi rakyat. Perlu ada garis kehormatan yang kita harus sedar dan kita harus sentiasa peka supaya kita tidak terbabas, kita tidak terlanjur daripada melanggar garis tersebut. Kerana apa? Kerana pada akhirnya kita ialah kita semestinya perlu menghormati baginda raja-raja dan tidak sepatutnya lah kesan-kesan negatif yang dikatakan oleh saudara Zakul seperti tadi akhirnya memakan pengetepian protokol diraja oleh raja-raja yang telah kita bincangkan dari awal forum hinggalah ke akhir forum. Jadi saya rasa itu sahaja daripada kami, dari kumpulan kami mengenai topik yang sangat menarik untuk kita ulas dan bincangkan dan serta hayati dari semasa ke semasa. Itu sahaja daripada kami sekumpulan. Terima kasih dan Assalamualaikum.